Okey, dekat sini kita ada Mission HB Ultra, kita ada Mission Ultra Hemoglobin Test Strip dan juga Mission Ultra Control Solution. Apa kita nak buat kat sini adalah yang pertama, kita dah buat setting dulu untuk Mission HB Ultra ni. Ya, sebelum kita setting, kita masukkan dulu dia punya kod, ya, di mana kod ni kita boleh dapat dalam setiap kotak Mission Ultra Stick ni. Dalam setiap kotak ni mesti akan ada satu lah, ya. Yang ini saya dah letakkan dalam ni lah, dan dia mesti match, ya, nombor dia kat sini. Kalau tulis dia punya kod dia 119, kod dia ni pun mesti 119, kena match. Dia wajib mesti kena match, kalau tidak nanti dia punya result dia akan tidak accurate, ya. Seterusnya kita nak buat setting, ya. Setelah masukkan bateri kat dalam ni 2 biji bateri CR2032, kita tekan S ni lama-lama untuk masuk setting mode. Okey, dia akan masuk kepada sistem jam, ya. Sama ada kita nak pilih, ya, sistem 12 jam atau sistem 24 jam. M ni untuk kita buat pilihan, S ni untuk kita buat save, ya. So sekarang kita biasa pakai sistem 24 jam lah kalau macam saya. Dan save, dan dia akan keluar kepada European time format ataupun US time format. European time format ni adalah date, month dan year. Kalau US ni dia adalah month, date dan year. So kita ikut European lah, tak payah pening-pening ikut yang US punya. Kita set, lepas tu dia pergi kepada date lah, ya. So kita set dia kepada hari ini adalah 3 hari bulan. 3 hari bulan. 2 hari bulan. Okey, 2 hari bulan. Sampai dapat 2 hari bulan, set. Hari bulan 3, betul dah. Tahun 2021, betul. Jam, ya. Jam berapa? Sekarang pukul 4.20. Dah pukul 4. Set. 21. Boleh lah tu. 4.21. Lepas tu hematokrit. Sama ada kita nak on ke off ke, kita tak kisah, ya. Kalau macam saya, on je. Tak rugi pun. Ya, kita set. Lepas tu format, ya. Format ni ada 3 format. Format kita sama ada gram per desiliter, micromol per liter ataupun gram per liter. Jangan confuse, ya, gram per liter dengan gram per desiliter. Kebanyakan ni nanti akan confuse. Pastikan betul-betul gram per desiliter baru kita set, ya. Dan seterusnya akan keluar type of sample, ya. Kita ada 2 jenis sampel, iaitu kita ambil sampel daripada capillary blood ataupun blood saja. Ya, blood ni adalah blood daripada anticoagulated blood. Kita boleh gunakan EDTA blood, ya. Jadi kalau ada gambar tangan ni bermakna capillary blood yang kita nak test pada meter ini. Kalau gambar drop sahaja, kita nak test daripada tube EDTA, sama ada K2 atau K3, ya. Kalau kita pilih kepada blood yang EDTA, untuk blood anticoagulated ni, dia akan keluar juga pemilihan kepada P2 atau P3. P2 ni maknanya potasium, ya. P potasium, iaitu K, ya. K2 EDTA ataupun K3 EDTA, ya. P itu maksudnya potasium, K itu pun maksudnya potasium, ya. Okey, so kita pilih kepada K2 lah. So seterusnya kita pergi kepada audible sign ni, di mana kalau kita on, kalau ada low HB ataupun high HB, dia akan ada bunyi beep lah, dia akan alarmkan kita, ya. Kita onkan saja, tak rugi pun. Okey, so sekarang dah settle, saya nak tunjukkan cara-cara bagaimana kita nak buat QC. Untuk melakukan proses QC, yang pertama sekali kita kena sediakan strip, ya. Strip boleh ambil strip yang sama untuk kita buat test, ya. Dan kita keluarkan QC di sini, ya. Dalam QC ni dia ada 3 level. Ada low, medium, high, ya. Dia sebenarnya ada digantikan dengan nombor 0, 1, 2. 0 tu low, 1 tu medium, 2 tu high. So kita ambil yang medium, ya. Ambil yang medium. Terpulang nak buat ketiga-tiga QC sekali pun boleh, nak buat 2 sahaja pun boleh. Sebab pada pandangan saya, biasanya kita buat 2 sahajalah untuk jimat strip. Tapi kalau nak ikut SOP, buat ketiga-tiga sekali. Sebab kita nak monitor HB yang low. Sebab kalau HB yang high ni, dia punya cut off dia start daripada 17.7 hingga 19.7. Tinggi tu, ya, sangat tinggi. So bagi saya tak perlulah. Tapi kalau saudara-saudari sekalian nak buat, terpulang, ya.
Kita ambil yang medium ni. Okey, yang nombor 1 ya. Nombor 1 dia punya range dia 12.1 hingga 14.1 ya. Kita keluarkan strip ya. Keluarkan strip dan masukkan strip ke dalam meter, dia akan auto on. Begini ya. Bila kita dah masukkan strip dalam meter, dia akan baca kod dan juga dia akan keluar indikator untuk meletakkan darah lah. Kalau simbol darah ni berkelip-kelip, maknanya dia sedia untuk terima sampel ya. Ini adalah untuk sampel whole EDTA blood ya, anticoagulated blood. Kalau ada gambar tangan adalah simbol untuk blood daripada kita punya capillary ya, daripada jari kita. Okey, sekarang ni kita nak masuk ke mode QC. Kalau kita nak run QC, pastikan kita tukar dulu mode dia. Sama ada nak mode QC atau mode sample. Sekarang ni adalah mode sample. Kalau mode QC, kita tekan M sekali, dia akan keluar gambar control kat sini. Nampak tak? Ya. Gambar control ini menunjukkan bahawa dia bersedia untuk membuat QC. So, nak buat QC, perkara yang penting kita yang kena buat adalah kita dapatkan QC ya. Dan seterusnya kita buangkan sedikit QC ni ya. Orang kata dia punya kerak dia ni dahulu, dan baru kita buat QC ya. Sekarang ni kita bersedia untuk letakkan QC. Pastikan betul-betul dia bahagian C, ada tunjuk C ni, baru kita boleh letakkan control. So kita masukkan, kita bicikkan sedikit macam kita nak drop tu, dan kita akan sentuh, dia akan auto start lah. Okey, sampai dia berbunyi beep, baru kita angkat. Kita tunggu, dia akan calculate. Dah akan analyze. Okey, 13.0. So kita tengok dekat CD, dia punya result adalah 12.1 hingga 14.1. Kita dapat 13.0. Bermakna dia duduk mean value antara high dengan high age ni dengan low age ni lah. Maknanya baguslah tu ya. Maknanya QC ni berada dalam keadaan yang baik. So dia dah siap tu, kita tak perlu pegang. Kita tak perlu pegang, kita just tolak saja ejector yang ada kat sini ya. Tolak saja ejector yang ada kat sini untuk kita buang ke dalam sharp bin ataupun kita buat dalam biohazard bin. Tolak saja macam tu ya. So dengan situ dia akan automatic off. Dan kalau kita nak buat test yang kedua, kita masukkan strip lagi sekali, dia akan on sendiri ya. Okey, ambil satu strip dan masukkan. Okey, sekarang dia dah sedia ya. Okey, itu saja. Selamat mencuba.